Okey, cikgu mulakan PTPR hari inilah. Okey, selamat datang semua murid-murid ke PTPR Matematik yang kali ke-22. Okey, seperti apa yang anda nampak kat sini dalam skrin yang cikgu kongsikan, ini adalah bahagian baharu yang kita akan belajar hari ini. Okey, dan pada masa yang sama, cikgu kena juga ingatkan semua anda, selain daripada PTPR biasa bagi matematik yang telah dijadualkan, yang seperti guru kelas yang kamu berikan kepada kamu, cikgu juga ada buat tutorial matematik. Tutorial matematik ini lebih kepada caranya adalah ulang kaji. Jadi dalam tu, apa yang cikgu harapnya adalah kamu cuba belajar juga dalam tutorial dan kamu salingkan kerja itu ke dalam buku kerja anda supaya dapat lengkapkan dia. Dan tutorial itu juga boleh dijadikan sebagai satu media untuk kamu buat ulang kaji kerana dalam tu adalah semua tentang perbincangan soalan. Okey. Jadi dalam PTPR cikgu ini akan lebih kepada mengajar daripada buku teks. Okey, seperti apa yang kamu lihat dekat sini, cikgu nak kamu lihat. Okey, dalam sini, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimanakah anda membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi harian dan sebaliknya? Okey, jadi untuk yang contoh 5 ini, pertamanya kita perlu binakan satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. Jadi dekat sini cikgu tidak akan lihat penyelesaian ini, cikgu cuba juga menyelesaikan. Okey. Okey, jadi kita dilihat di sini Pak Sama ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa T hari yang diambil oleh Pak Sama untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Dia kata dia masa hari yang dia buat gasing itu adalah kurang daripada 42 hari. Jadi macam mana dia? Jadi bermaksudnya di sini T ini adalah kurang daripada 42. Jadi kurang daripada 42 hari. Okey. Dia di sini apa yang kita gunakan untuk simbol ini adalah lihat kepada ayat yang dia keluarkan. Kurang daripada. Okay, lepas tu soalan B. Dalam suatu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang L sentimeter ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32. Sekurang-kurangnya 32 ini pun bermaksudnya dia boleh sama dengan seperti apa yang kamu lihat dekat sini. Sekurang-kurangnya. So, jadi L ini adalah sekurang-kurangnya 32. Sekurang-kurangnya 32. Dan ingat, apabila kita membina ketaksamaan linear, kita tak perlu tuliskan unitnya. Macam di sini 42 hari, seperti yang dekat sini 32 cm. Tak perlu kita tulis unitnya. Lepas tu kita lihat kepada soalan C. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kg. Jisim kek X kg yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata,
untuk jirannya. Okay, jadi macam mana kita binakan? Okay, pertamanya adalah kita tahu bahawa S ini adalah diterima oleh 10 orang. Okay, dan di sini kita tahu bahawa jisim di sini dia tidak lebih daripada 2 kg. Tidak lebih. Kita tengok. Tidak lebih daripada. Jadi kita gunakan simbol ini. So, jadi di sini S itu dia adalah tidak lebih daripada 2 kg itu 2 kg itu dibahagikan kepada 10. Okay. Dia tidak akan lebih daripada setengah kg. Kan? Dia tidak akan lebih daripada 200 gram. Okay. Jadi ini adalah cara untuk soalan C. Okay. Lepas tu, Encik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin menerima 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal tempat setiap bulan. Keuntungan P dalam ringgit Malaysia yang perlu diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika melebihi 240. Jadi macam mana? Jadi duit yang dia terima itu mesti melebihi, kalau dia mesti melebihi 240. Jadi macam mana duit itu mesti melebihi 20? Jadi keuntungan dia menerima 3% kan? Jadi 3% juga adalah sama dengan 3/100. Darab dengan P lebih daripada 240. Jadi ini adalah persamaan, ketaksamaan linear yang dibina. Ini adalah ketaksamaan linear yang dibina. Okay, jadi murid-murid, untuk di sini bahagian ini adalah cikgu padamkan. Okay, dalam sini bahagian ini adalah yang sangat penting. Perkataan-perkataan ini dia menggunakan simbol apa? Okay, jadi untuk ini cikgu screenshot juga untuk tips pestari ini kerana dia sangat penting supaya nanti cikgu kongsikan, kamu kena ambil perhatian. Kamu perlu ambil perhatian. Okay. Okay, sekejap Okay, jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okay, contoh 6. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberi. Okay, jadi kita daripada sini kita tulis satu keadaan lah. Kita perlu tulis satu keadaan berdasarkan yang diberi. Yang macam soalan A, H lebih atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam sentimeter yang dibenarkan menaiki roller coaster. Jadi, tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya 110 cm. Ataupun minimum ketinggian penumpang yang dibenar menaiki roller coaster mestilah 110. Minimum. Sekurang-kurangnya. Macam mana kita dapatkan perkataan ini? Macam mana kita dapatkan perkataan ini? Adalah semua ini adalah berdasarkan sinilah. Sekurang-kurangnya. Minimum. Dekat sinilah yang kita belajar. Okay? Jadi kita lihat lagi.
Okey, lepas tu ini dia tidak ada sama dengan. Okey, T kurang daripada negatif 5 dengan keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk kurang daripada negatif 5 darjah Celsius. Kerana suhunya kurang daripada negatif 5. Inilah dia kurang daripada. Okay, so inilah ayat dia. Okay, kurang daripada. Okay. Lepas tu soalan C. M lebih daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam ringgit Malaysia bagi injek SIVA. Okay, jadi macam mana ini? Okay, gaji bulanan bagi injek SIVA lebih daripada 4,600 ringgit Malaysia. Okay, jadi lebih daripada. Inilah yang menyatakan dia. Okay, jadi ada masalah murid-murid nak tanya? Okay, kalau tidak ada, kita sambung lagi. Bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear? Dalam soalan dalam bab ini, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah, membina ketaksamaan linear dengan membina ayat, sebenarnya dia adalah soalan yang paling mudah lah. Okay, apabila sampai menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear ini, inilah yang menguji kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah matematik. So, nanti tutorial yang dekat untuk satu topik ini akan lebih banyak. Kalau ikut apa yang cikgu rancang, ada 3 tutorial dalam buku kerja kamu. Jadi cikgu harap kamu boleh menyertai tutorial nanti dan belajar dengan baik. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya. Okay, jadi ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah yang kuasanya satu dengan suatu nombor. Okay, jadi kita lihat lagi. Misalnya ketaksamaan algebra 3S kurang daripada 7. Kuasa pemboleh ubah bagi S adalah 1. Kuasanya adalah 1 saja. Kuasa dia. Dan Y tolak 4 lebih daripada 5 tambah 2Y. Kuasa bagi pemboleh ubah Y ialah 1 juga. Okay, dikenali sebagai ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, linear ini yang menghadkan bahawa kuasa itu hanya 1. Satu pemboleh ubah ini yang menghadkan dalam itu hanya ada 1 huruf sahaja. Iaitu macam 3S kurang daripada 7, S ini 1 huruf saja. Dan kuasa bagi S ini adalah 1 adalah kerana linear. Okay? Menyelesaikan ketaksamaan linear S adalah mencari nilai-nilai S yang memuaskan ketaksamaan itu. Pengolahan untuk menyelesaikan ketaksamaan linear adalah serupa dengan pengolahan untuk menyelesaikan persamaan linear. Menyelesaikan persamaan linear ini adalah hampir dengan penyelesaian ketaksamaan linear. Penyelesaian ketaksamaan linear ini memang adalah merupailah penyelesaian persamaan linear. Namun, kita perlu mempertimbangkan arah simbol ketaksamaan semasa menyelesaikan ketaksamaan linear. Kita perlu mempertimbangkan arah simbol. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita akan belajar nanti juga. Jadi di sini kita boleh nampak
macam mana dia menyelesaikan. Okay? Seperti kalau kamu lihat penyelesaian dalam buku teks ini kan, dia adalah hampir sama seperti apa? Dia adalah hampir sama seperti yang bila kamu belajar dalam penyelesaian persamaan linear. Jadi untuk di sini, cikgu akan cuba menggunakan soalan yang sama, bagi kamu tengok apa cara yang kita telah gunakan dalam penyelesaian linear. Iaitu persamaan linear dan macam mana kita gunakan dia dalam ketaksamaan linear. Okay. Okay, kalau kamu lihat seperti soalan yang A ini, S tolak 2 kurang atau sama dengan 6. Jadi dia nak hilangkan negatif 2 dia dengan tambah 2 kan. Sebenarnya apa yang kita telah belajar pada persamaan linear hari itu, S tolak 2 kurang atau sama dengan 6, kita boleh terus S kurang atau sama dengan 6 tambah 2. Seperti apa yang cikgu telah beritahu kamu sebelum ni, tolak 2 ini bila pindah ke sebelah, dia akan jadi tambah 2. So, jadi S adalah kurang atau sama dengan 8. Tengok, sama. Okay. Kenapa dalam buku teks dia ajar dalam bentuk macam ni? Kerana dia nak kamu ingat, dia nak kamu tahu tentang konsep dia. Dia nak kamu ingat dan kamu tahu tentang konsep dia. Okay. Lepas tu untuk soalan B, cikgu tunjukkan juga. Okay, untuk soalan B, 7X lebih atau sama dengan 28. Okay, jadi S, kerana 7 dengan S ini hubungan mereka dua adalah darab. Jadi bila 7 pindah ke sebelah sana, dia akan jadi bahagi 7. Jadi bahagi 7, S lebih besar atau sama dengan 28 bahagi 7 sama dengan 4. Jadi inilah adalah apa yang kita boleh nampak kalau kita menyelesaikan macam ni. Okay? Apa yang berlaku dekat sini hanya dia nak menunjukkan apa? Kenapa berlaku macam ni. Okay? Lepas tu kita sambung lagi untuk soalan C. Okay, macam mana kita menyelesaikan soalan C? So, tapi dalam soalan C ini ada satu perkara yang sangat istimewa. Mungkin tutorial yang ini cikgu belum bagi lagi. Mungkin nanti selepas kamu menghadiri tutorial untuk soalan jenis ini, kamu akan lebih memahami apa yang cikgu cakap hari inilah. Okay, jadi dekat sini kita boleh nampak negatif. Di sini ada negatif. Okay, jadi apabila saya nak pindahkan negatif, macam ni kan. Apabila saya nak pindahkan negatif, macam ni, kerana dia adalah bahagi negatif 3. Kerana dalam sini kita negatif S per 3 ini, kita boleh tulis sebagai S per negatif 3. Kita pun boleh tulis sebagai negatif S per 3. Dia boleh dalam banyak bentuk. Okay? Jadi apabila saya pindahkan negatif 3 dekat sini pergi ke sebelah sana, darab atau bahagi, simbol ini mesti tukar arah. So that's why untuk bahagian ini, kita salah.
Okay, untuk ini kita mesti tukar. Okay, dia mesti tukar. Dia mesti tukar. Kenapa? Kerana negatif. Kerana negatif. Okay, kerana ada negatif. Jadi saya perlu tukar dan kita perlu tukar. Okay, jadi kita selesaikan dia seperti biasa. 9 darab negatif 3, negatif 27. Okay, jadi ingat, apabila ada negatif, songsangkan simbol. Ada negatif, kita kena songsangkan simbol. Okay, cikgu gariskan lah supaya lebih jelas dekat sini. Songsangkan simbol. Okay, kenapa songsangkan simbol? Kerana negatif. Okay, lepas tu kita lihat soalan D. Okay, soalan D. 7 tolak 4x lebih daripada 15. Okay, jadi caranya hampir sama. Negatif 4x lebih daripada 15 tolak 7. Lepas tu S, 15 tolak 7 akan sama dengan 15 tolak 7 akan sama dengan 8. Okay, jadi di sini kita akan bahagi negatif 4. Kenapa kita bahagi negatif 4? Kerana negatif 4 dekat sini dia darab dengan S. So that's why bila dia pindah dia akan jadi bahagi. Jadi seperti apa yang cikgu telah katakan tadi, apabila kita pindah ke sebelah, dia adalah dalam darab dan bahagi dan dia ada negatif, simbol akan tukar arah. Kerana ada negatif. Dia perlu tukar arah. So, jadi S di sini dia adalah kurang daripada negatif 2. Okay? Okay, jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Okay? Seperti yang di sini dia juga. Songsangkan simbol. Kenapa songsangkan simbol? Kenapa songsangkan simbol? Kenapa? Kerana ada negatif. Kerana ada negatif. Kerana ada negatif dalam perpindahan. Kerana ada negatif dalam perpindahan yang melibatkan darab dan bahagi. Kalau tambah dengan tolak, tidak ada apa-apa berlaku. Hanya darab dengan bahagi saja akan ada songsangan bagi simbol ketaksamaan itu. Okey? Jadi nanti cikgu akan bagi gambar ini dalam grup jangan risau. So jadi untuk murid-murid untuk bahagian ini cikgu harap kamu boleh lebih jelas tentang perbincangan cikgu tadi. Okey, jadi kita lihat muka surat yang seterusnya. Zong aplikasi matematik. Jadi untuk bahagian ni mungkin cikgu tidak akan sentuh. Cikgu akan sambung terus kepada muka surat 162. Okay, bagaimana anda menyelesaikan masalah linear serentak? Macam mana kita menyelesaikan masalah linear serentak? Okay, macam kita lihatlah. Mengikut laporan kesihatan sedunia, pengambilan gula harian ialah antara 25 gram dan 37.5 gram. Jika M ialah M gram mewakili kuantiti pengambilan gula harian, maka kita boleh menulis M lebih daripada 25
dan M kurang daripada 37.5. Kedua-dua ketaksamaan itu adalah ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Maka kuantiti pula dalam greng yang diambil oleh seseorang boleh jadi sebarang nilai antara 25 dengan 37.5. Iaitu seperti inilah. Apa-apa nilai saja di antara ini boleh diterima. So, nilai-nilai ini ialah nilai sepunya dalam ketaksamaan linear serentak itu. Penyelesaian ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubat ialah nilai sepunya yang bagi ketaksamaan linear itu. Okey, jadi kita lihat kepada ini. Contoh 8. Okey, jadi selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Okey, jadi mula-mula dia selesaikan, dia dapatkan ini kurang daripada S, dia ini kurang daripada 5. Jadi dengan menggunakan satu garis nombor ini, dia pergi cari. Okey, kenapa ini adalah titik yang kosong? Kenapa ini adalah titik yang kosong? Kerana ini, simbol ini tidak ada sama dengan. Okey. Seperti apa yang cikgu pernah beritahu kamu, kalau simbol lebih ke kurang ke, titiknya adalah kosong. Okey, titiknya adalah kosong. Kalau adalah sama dengan, lebih sama dengan, kurang atau sama dengan, titiknya adalah titik penuh. Macam ni. Okey? Jadi ini adalah perbezaan dia. Kamu kena tahu macam mana bezakan dia. Okey? Jadi ini. Oleh kerana S perlu memuaskan dua-dua keadaan, kita cari nilai sepunya penyelesaian. Jadi penyelesaian adalah S kurang daripada 3. Jika dia kurang daripada 3 boleh, memang dia kurang daripada 5 kan? So, jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan ini. Okay? Jadi, untuk soalan-soalan ini dalam buku kerja nanti, cikgu akan ajar dalam tutorial. Jadi dalam tutorial nanti, cikgu akan lebihlah memfokuskan cara menyelesaikan soalan-soalan yang sebegini. Jadi kamu tak perlu risau sangatlah dengan kerja rumah nanti. Okay? Okay, jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Okay, untuk soalan ini, kamu boleh nampak, apa yang kamu boleh nampak, penyelesaian dia juga adalah hampir sama seperti soalan A tadi kan. Dia menyelesaikan sampai sini, dia menyelesaikan sampai sini. Jadi dia plotkan ke dalam garis nombor. Kenapa ini titik penuh? Kerana ada sama dengan. Okey, ini tak ada sama dengan, jadi adalah titik kosong. Jadi kita boleh nampak ini adalah rantau yang memenuhi syarat dua-dua ini. Yang memenuhi syarat dua-dua ini. So, S lebih atau sama dengan 6, negatif 6, tapi kurang daripada negatif 4. Jadi ini adalah penyelesaian dia. Jadi untuk dalam buku teks kita hari ini, kita just sampai sini sahaja. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja anda. Okay, sila buka buku kerja anda ke muka surat 39. Okay, kepada muka surat 39. Okay, buku 1 buku kerja anda muka surat 39. Okay, kita sama-sama bincangkan. Cikgu akan ajar beberapa soalan dan nanti kamu sendiri juga kena selesaikan beberapa
soalan juga. Okey, bentukkan satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. Jising Fatimah M ialah melebihi 46 kg. Jadi macam mana? Simbol yang digunakan oleh Jising Fatimah di sini adalah M. Adalah melebihi. Adakah dia sama dengan 46? Tidak kan? Jadi M melebihi 46. Jadi itu saja murid. Untuk soalan 2, simpanan X Ailing pada tahun lepas tidak mencecah RM340. Tidak mencecah. Jadi dia sampai 340 kah? Tidak kan? Jadi dia adalah kurang daripada 340 kan? Jadi untuk soalan 2 ini, X kurang daripada 340. Untuk soalan 2 ini kamu tulis sendiri ya. Kamu tulis sendiri. Okay? Untuk soalan 1, cikgu ambil gambar lah supaya nanti boleh rujuk. Okay. Kita sambung kepada soalan 3 dan 4. Okay. Halaju V di lebuh raya ialah 110 km per jam. Adalah hak dia. Jadi bermaksudnya di sini, adakah laju boleh lebih daripada 110? Tak boleh kan? Adakah laju boleh 110? Boleh kan? 110 ataupun ke bawah kan? So, jadi untuk soalan ini, macam mana? V adalah kurang atau sama dengan 110. Kurang atau sama dengan 110. Cikgu tak tulis. Kamu tulis sendiri. Okay, lepas tu soalan 4. Maka L untuk grade cemerlang ialah sekurang-kurangnya 85. Sekurang-kurangnya 85. Jadi 85 boleh tak? Boleh. Dan lebih 85 kan? So, jadi L di sini adalah lebih atau sama dengan 85. Okay? Jadi boleh? Kamu cuba tulis nombor itu sendiri ya. Cikgu tak tulis lagi. Okay, kita lihat soalan 5 dan 6. Hailin ada RM80 manakala Shelly ada X ringgit. Mereka berkongsi wang untuk membeli sebuah hadiah berharga 149 untuk rakan mereka. Tulis satu ketaksamaan linear yang mewakili wang yang dibelanja jika jumlah wang mereka berbaki. Jadi kalau wang mereka berbaki ini bermaksudnya jumlah wang mereka itu mesti bermaksudnya jumlah wang mereka itu mesti melebihi RM149. Jumlah wang mereka mesti melebihi. Dan kerana dekat sini apa yang dia kata? Wang yang dibelanjakan mereka masih ada berbaki. Jadi bermaksudnya wang bagi Halim tambah dengan wang bagi Shelly iaitu X adalah lebih daripada 149. Baru mereka ada baki. Kalau sama, mereka tidak ada baki. Kan? Yang di sini
ayat di sini yang paling penting dekat sini adalah jumlah wang mereka masih berbaki. Oleh kerana dia masih berbaki, jadi kita tak boleh tulis sama dengan dekat sini. Okay? Oleh kerana dia masih berbaki, jadi kita tak boleh gunakan simbol ini. Kita tak boleh gunakan simbol ini. Kenapa? Kerana berbaki. Okay? Kalau soalan ini dia kata dia tidak ada ayat ini, jika jumlah wang mereka berbaki, kita boleh sama dengan. Jadi itu adalah ciri-ciri soalan hebat lah. Kalau kita lihat soalan 6, Gashas menjual M helai sapu tangan dengan harga RM4.50 sehelai. Amy membayar dengan sekeping RM100 dan menerima baki wang melebihi RM29. Bentukkan satu ketaksamaan. Jadi macam mana? Jadi bermaksudnya di sini RM100 itu bila dia telah bayar sapu tangan itu iaitu RM4.5, RM4.50 darab dengan bilangan dia, dan dia menerima baki yang melebihi ini 29. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan ini. Soalan 6 ni lebih mudah lagi daripada soalan 5. Okay? Yang pentingnya adalah bila kamu baca ini, kamu dapat cuba bayangkan. Dan perkara ini perlu latihan, perlu berlatih. Okay? Jadi cikgu akan ambil gambar untuk soalan 5 dengan 6 ni sebagai rujukan kamu. Okay, lepas tu kita lihat muka surat yang seterusnya. Okay, hari ini kamu hanya perlu buat 2 muka surat saja, iaitu 39 dan 40. Okay, sekarang kita lihat muka surat 40. Okay, macam mana kita selesaikan? Macam mana kita selesaikan ni? Okay. Okay, seperti apa yang cikgu telah tunjuk tadi kan? Okay, macam mana kita selesaikan? So, S tambah 4 kurang daripada 6. So, X kurang daripada 6 tolak 4. Kenapa tolak 4 murid? Kerana tambah 4 kan, bila pindah jadi tolak 4. So, S kurang daripada 2. Okay? So, ini kita sudah selesai. So, lepas tu kita lihat soalan 2. S tolak 8 lebih sama dengan negatif 3. So, S lebih sama negatif 3 tambah 8. So, S adalah lebih atau sama daripada 5. Okay? Jadi inilah penyelesaian dia. Lepas tu untuk soalan 3, 10 tolak 2D lebih atau sama dengan 16. So, negatif 2D lebih atau sama dengan 16 tolak 10. Kenapa tolak 10? Kerana 10 dekat sini adalah tambah positif. Dia adalah positif. Bila dia pindah ke belakang jadi tolak lah. Okay? Jadi lepas tu negatif 2D sama atau lebih atau sama dengan 6. Lepas tu saya nak pindahkan negatif 2 ini. Hubungan negatif 2 ini dengan D adalah darab. Jadi bila saya pindahkan negatif 2 itu ke sebelah sana, dia akan jadi bahagi negatif. Jadi seperti apa yang cikgu telah ajar tadi, apabila kita pindahkan darab atau bahagi yang ada negatif, kita perlu songsankan
simbol dia. So, D kurang atau sama. Kurang atau sama daripada 6 per negatif 2. Jadi, Cikgu padamkan dulu. Okay. D adalah kurang atau sama dengan negatif 3. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan 3. Okay. Jadi kamu perlu perhatikan ada songsang bagi simbol. Okay, macam mana untuk soalan bagi soalan 4? Okay. Sama juga 6 Cikgu sini ada lagging sikit. Okay. 6. Kerana saya nak tinggalkan huruf ni dekat sini, jadi tolak 9 akan pindah ke depan jadi tambah 9. Okay. Kurang daripada 5x. Lepas tu, sini akan jadi berapa? Sini akan jadi 15 lebih daripada 5x. Jadi sekarang saya nak pindahkan 5. Jadi 15 per 5 lebih daripada x. Okay. Okay, jadi di sini akan jadi 3 lebih daripada x. Okay. Kalau kita jangan tinggalkan jawapan macam ni. Jadi cara di sini kita perlu buat adalah kita baca 3 lebih daripada S. S kurang daripada 3. So, S kurang daripada 3. Dia macam sekali kita tukar. Guna cara baca. Ini kalau kita guna cara baca ni, sebut ni lebih senang. Jadi untuk bahagian ini, cikgu akan ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay, cikgu padamkan dia dahulu. Okay, kita lihat kepada latihan yang terakhir. Okay, untuk latihan yang terakhir ini, cikgu perlu pindahkan dia ke whiteboard cikgu supaya lebih senang untuk selesaikan. Okay, jadi untuk soalan ni, pertama yang kita perlu selesaikan dia dekat sini adalah persamaan ni. Okay, sama juga 4B lebih daripada 12, B lebih dari 12 bahagi 4. So, B adalah lebih daripada 3. Jadi dekat sini, saya perlu tunjukkan bahawa B lebih daripada 3 dengan menggunakan garis nombor. Jadi dekat sini saya perlu lukiskan garis nombor. Okay. Lepas tu, cikgu sengaja guna banyak warna di sini supaya kamu nampak lebih jelas. Jadi, saya cuba plot lah supaya dia ada sampai 3.
Okay, mungkin ini 1, 2 petak lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukuplah. Lepas tu, B lebih daripada 3. B lebih daripada 3. Jadi dekat sini, okay. Jadi inilah caranya kita lukis. Kerana dia tidak ada sama dengan, jadi dia adalah titik kosong. Dia adalah titik kosong. Boleh? Okay, jadi ini adalah untuk soalan 5. Okay, lepas tu kita cuba untuk soalan 6. Okay, soalan 6 ni, so J tambah 3 sama atau lebih atau sama dengan 10. J lebih atau sama dengan 10 tolak 3. So J adalah lebih atau daripada 7. So macam mana? Sama juga daripada sini kamu lukiskan satu garis. Okay, lepas tu kerana dia ini 7 kan dan lebih kan, jadi kita anggaplah kita ini daripada 5 lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, jadi oleh kerana dia ada sama dengan dekat sini, jadi di sini saya perlu gunakan titik penuh. Okay, di sini saya perlu gunakan titik penuh. Okay. Okay. Jadi inilah penyelesaian untuk soalan 6. Okay. Jadi untuk soalan 7 ini, cikgu hanya cuba selesaikan persamaan itu, ketaksamaan itu untuk kamu. Dan cikgu harap kamu sendiri boleh binakan satu sendiri. Okay? Cikgu nak kamu cuba binakan satu sendiri. So, 7 tolak P kurang atau sama dengan 3. Negatif P kurang atau sama dengan 3 tolak 7. So, negatif P kurang atau sama dengan negatif 4. So, negatif darab P ni, bila saya nak tukar dia ke sebelah sana, per negatif 1 ini, jadi saya kena tukarkan simbol dia kan. So, jadi akhirnya P lebih atau sama dengan 4. Jadi, untuk P lebih atau sama dengan 4, cikgu nak kamu sendiri lukiskan. Cikgu nak kamu sendiri lukiskan garis nombor ini. Okay? Jadi cikgu tinggalkan kerja ini untuk kamu cuba sendiri. Tak banyak kerja cikgu tinggalkan untuk kamu. Jadi, ada apa-apa soalan yang nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Jadi untuk seterusnya, cikgu masih akan bagi lagi tutorial. Jadi untuk muka surat 41 dengan 42, cikgu akan bagi semasa tutorial lah. Kamu jangan risau. Untuk tutorial, kamu tak perlu hantar kerja. Hanya kerja PTPR seperti ini, kamu perlu hantar. Cikgu akan tulis sangat jelas dalam mesej. Jadi, selalunya kamu perlu baca mesej dengan teliti lah. Okay. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Dan kita jumpa lagi pada hari Jumaat. PTPR kali ke-23 hari Jumaat. Okay, jadi kita sampai sini saja. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, cikgu.
Baik, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama.